Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video ni kita nak berbincang tentang teknologi pemprosesan makanan. Walaupun menurut pakar nutrisi, makanan mentah yang segar lebih baik untuk dimakan kerana makanan ini lebih sihat untuk badan. Tetapi bukan semua bahan makanan mentah boleh dimakan dalam keadaan segar. Contohnya ikan. Kita tak makan ikan dalam keadaan segar, tapi nak makan ikan kita kena proses dulu. Jadi oleh sebab itu, kebanyakan bahan makanan mentah diubah kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Tujuannya kenapa kita nak proses makanan ini supaya makanan lebih tahan lama, lebih enak, lebih menarik dan juga mudah dicernakan. Okey, ada beberapa kaedah untuk memproses makanan. Yang pertama ialah memasak, penapaian, pendehidratan atau pengeringan, pempasturan, pengedinan, penjubekuan, penyinaran dan juga pembungkusan vacuum. Okey, jadi kita tengok yang pertama, memproses makanan dengan cara memasak. Jadi untuk memasak ini, makanan dipanaskan melalui teknik seperti celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan juga kukus. Okey, contoh makanan yang diproses melalui kaedah memasak seperti kari ayam, ikan goreng, ayam panggang, nasi, sayur-sayuran dan juga kuih-muih. Okey, kemudian yang seterusnya ialah memproses makanan dengan menggunakan kaedah penapaian. Di mana proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Contohnya penapaian glukosa melalui tindakan yeast digunakan untuk pembuatan roti. Kalau kita nak buat roti, kita nak roti yang gebu dan lembut. Jadi untuk dapatkan roti yang lembut dan lembut itu kita gunakan yeast. Okey, yeast ni kalau kita tambahkan dengan glukosa, dia akan menghasilkan alkohol yang namanya etanol dan dia juga akan membebaskan gas karbon dioksida. Jadi gas karbon dioksida ni yang membantu dough kita untuk membuat roti tu naik. Dough tu akan mengembang dan hasilnya roti yang kita buat tu akan menjadi lebih gembu. Kemudian contoh produk makanan yang diproses melalui penapaian seperti kicap, kimchi, tempe, yogurt dan juga tapai. Ini kaedah memasak tadi haba digunakan untuk memanaskan makanan. Kelebihannya, ia dapat memusnahkan sebahagian besar bakteria tetapi dia tidak dapat membunuh spora. Jadi maksudnya bakteria ni bila keadaan yang sesuai dia masih lagi boleh membiak. Kaedah yang kedua ialah kaedah penapaian di mana bakteria atau yeast digunakan untuk mengurai bahan kompleks menjadi bahan yang lebih ringkas. Kelebihannya, makanan boleh disimpan lama. Tapi kekurangannya, makanan tidak tahan lama dan spora bakteria tidak termusnah. Sama jugalah maksudnya bakteria ini masih boleh membiak. Jenis makanan seperti kimchi, yogurt, kicap dan juga tempe. Pendehidratan ataupun pengeringan. Dalam kaedah ini, dalam pemprosesan makanan ini, air disingkirkan daripada makanan melalui pendehidratan atau penyejatan. Dengan cara menjemur makanan di bawah cahaya matahari, mengeringkan dengan nyalaan api atau asap dan juga boleh juga dikeringkan di dalam ketuhar. Contoh makanan yang diproses melalui kaedah pendehidratan atau pengeringan ini seperti udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bicirin, cendawan dan juga susu tepung. Ini tadi kaedah pendehidratan dan juga pengeringan. Haba daripada api, asap, ketuhar atau matahari digunakan untuk menyingkirkan air. Jadi kelebihannya dia dapat menghentikan tindakan enzim yang merosakkan makanan. Makanan boleh disimpan lama. Jadi sebab dia kering, kita tahu mikroorganisma ni tidak dapat membiak dengan baik dalam keadaan kering. Jadi disebabkan dia kering maka makanan itu dapat disimpan lebih lama. Kemudian kekurangan dia merosakkan nutrien dan rasa dan juga spora bakteria tidak termusnah. Maksudnya bakteria ni masih lagi boleh membiak, cumanya dalam keadaan kering dia tidak dapat membiak dengan cepat. Kemudian contoh jenis makanan yang menggunakan kaedah ini ialah makanan laut, susu tepung dan juga buah-buahan.
Okey, yang seterusnya ialah kaedah pempasturan. Okey, di mana dalam kaedah ini cecair dipanaskan pada suhu di bawah takak didih cecair untuk membunuh patogen, iaitu mikroorganisma yang menyebabkan penyakit, dan kemudian disejukkan dengan cepat. Okey, nak dipanaskan ini ada dua suhu. Okey, kalau dipanaskan selama 63 darjah Celsius, masanya ialah 30 minit. Kalau dipanaskan pada suhu 72 darjah Celsius, masanya selama 15 saat sahaja. Dan kemudian disejukkan serta merta. Okay, contoh produk makanan yang diproses melalui kaedah pempasturan ini ialah susu, produk tenusu dan juga jus buah-buahan. Okay, kaedah pempasturan haba digunakan untuk memusnahkan mikroorganisma dalam cecair tanpa mendidihkannya. Suhunya ada dua, 63 darjah Celsius selama 30 minit dan 72 darjah Celsius selama 15 saat. Salah satu. Dan disejukkan dengan segera. Jadi kelebihannya, rasa makanan ni dapat dikekalkan dan juga nutriennya juga dapat dikekalkan. Tetapi kekurangannya ialah makanan tidak tahan lama, cepat rosak dan dia juga tidak memusnahkan spora bakteria. Walaupun bakterianya musnah, tetapi sporanya masih ada. Jadi maksudnya dia masih lagi boleh membiak. Dan contoh jenis makanan ialah susu segar dan juga jus buah-buahan. Okay, kaedah pemprosesan yang seterusnya iaitu kaedah pengetinan. Okay, makanan disimpan dalam tin yang telah disteril. Okay, dan dipanaskan pada suhu yang tinggi iaitu melebihi 115 darjah Celsius di bawah tekanan tinggi untuk membunuh mikroorganisma beserta sporanya sekali. Jadi udara di dalam tin yang mengandungi makanan yang disterilkan itu dikeluarkan sebelum dipatrikan. Okay, jadinya sebelum kita nak tutup tin tu, sebelum tin tu dipatrikan, udara dalam tin tu dikeluarkan terlebih dahulu. Selepas dipanaskan di bawah tekanan yang tinggi, udara dalam tin dikeluarkan sebelum dipatrikan dan tin itu kemudiannya dipanaskan semula untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang masih ada sebelum disejukkan dengan cepatnya. Okay, contoh produk makanan yang diproses melalui pengetinan seperti daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos dan juga susu di dalam tin. Okay, kaedahnya untuk pengetinan makanan dipanaskan pada suhu lebih daripada 115 darjah Celsius di bawah tekanan yang tinggi untuk membunuh mikroorganisma beserta sporanya sekali. Kelebihan kaedah ini ialah dia dapat mensterilkan makanan, makanan boleh disimpan lebih lama, memusnahkan enzim yang merosakkan makanan dan dapat menyingkirkan oksigen yang menyebabkan pengoksidaan makanan. Dia dapat mengelakkan makanan daripada berbau tenyik. Kekurangan, merosakkan rasa, merosakkan nutrien, merosakkan warna makanan, makanan terurai dengan cepat apabila terdedah kepada udara. Ini jenis makanan, kacang, ikan dan juga daging. Yang seterusnya menggunakan kaedah penyejuk bekuan di mana makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Contohnya daging disejuk bekukan pada suhu antara negatif 18 darjah Celsius hingga negatif 24 darjah Celsius pada suhu yang kurang daripada negatif 18 darjah Celsius. Okay, tindakan enzim terhenti. Pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terencat. Okay, contoh produk makanan yang diproses melalui penyejuk bekuan ialah makanan lauk, daging dan juga ayam, ikan. Okay, penyejuk bekuan, makanan disimpan pada suhu 0 darjah Celsius atau lebih rendah supaya dapat tahan lebih lama. Kelebihannya, tindakan enzim terhenti, makanan boleh disimpan lama. Tapi kekurangannya ialah dia tidak memusnahkan enzim makanan yang boleh merosakkan makanan. Dan dia tidak mensterilkan makanan. Dia tidak membunuh mikroorganisma. Mikroorganisma tu masih ada, cumanya dia punya pembiakan dia terencat. Okey, walaupun pertumbuhan mikroorganisma tu terencat, tapi apabila dalam keadaan yang sesuai, dia masih lagi boleh membiak sebab dia masih hidup. Okay, kemudian contoh makanan yang menggunakan proses penyejuk bekuan ini ialah makanan lauk dan juga daging. Okey, seterusnya menggunakan proses penyinaran di mana dalam kaedah ini makanan didedahkan kepada sinaran mengayon seperti sinar gamma, sinar ultraviolet dan juga sinar X untuk membunuh mikroorganisma dalam daging mentah dan juga serangga seperti kutu dalam beras yang merosakkan makanan berkenaan.
Sinaran mengayon ini juga dapat memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayur-sayuran berubi, seperti ubi kentang dan juga pematangan buah-buahan. Jadi buah lambat masak. Jadi contohnya ubi kentang tu kalau kita nak dia tahan lama disinarkan dengan sinaran gamma ini, dia dapat mengelakkan ubi kentang tu daripada bercambah. Jadi contoh produk makanan yang melalui proses penyinaran seperti sayur-sayuran, bijirin dan juga buah-buahan. Okey, kaedah penyinaran makanan disinar dengan sinaran mengayon seperti sinar gamma, sinar terungu atau sinar X. Kelebihannya memusnahkan mikroorganisma dalam makanan, menghalang percambahan biji benih. Okey, kekurangannya pula, dos sinaran gamma ini sukar dikawal dan juga dia boleh merosakkan nutrien dan rasa. Jenis makanan seperti ubi kentang, ini makanan yang mudah bercambah. Halia, bawang besar, rempah dan juga beras. Yang terakhir sekali ialah dengan menggunakan proses kaedah pemprosesan pembungkusan vacuum, di mana dalam kaedah ini udara disingkirkan daripada bekas atau beg plastik yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketatnya. Jadi bila tak ada udara dalam bungkusan ini, dia dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisma di dalam bungkusan dan memberhentikan pengoksidaan makanan. Jadinya dia akan melambatkan contohnya makanan seperti kekacang ini daripada berbau tengik. Jadi contoh produk makanan yang menggunakan pembungkusan vacuum seperti kacang, beras, durian dan juga sayur-sayuran. Okey, pembungkusan vacuum dalam SPS kaedahnya udara disingkirkan daripada makanan yang dibungkus dalam bekas atau beg plastik. Kelebihannya menghalang pengoksidan makanan, kekurangannya dia tidak mensterilkan makanan, dia tidak membunuh mikroorganisma. Jenis makanan seperti sausage, kacang tanah, beras dan juga susu tepung. Okey, sekian saja untuk pelajaran hari ini. Selamat belajar.